Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur alhamdulillah, bersua kembali kita untuk minggu ini di Manis FM dalam program Talaki Safinatun Najah mengguna pakar kitab Safinatun Najah. Hari ini hari Jumaat, setiap jam 6 petang kita akan sama-sama menimba ilmu pengetahuan dan soal agama. Kita juga sekarang ini bersiaran langsung di Facebook Manis FM dan anda semua boleh kongsikan live tersebut bersama yang lain. Dan anda juga boleh mengemukakan persoalan melalui Facebook Manis FM, soalan yang berkaitan dengan tajuk pembicaraan. Dan anda juga boleh dengar melalui MyTV saluran 726 dan secara online di aplikasi Sweet Plus. Semoga segala ilmu yang saya kongsikan dapat kita sama-sama amalkan. Jadi insyaAllah untuk pembicaraan minggu ini akan menyambung lagi pembicaraan fardu ataupun rukun wudu yang keempat daripada 6 fardu wudu. Yang mana minggu lepas sudah memulai bicara hak fardu ataupun rukun wudu yang keempat ni. Ini kita sambung sekali lagi minggu ini hak berkaitan dengan fardu ataupun rukun wudu yang keempat. Kalau sidang pendengar mengguna pakar kitab Safinatun Najah hak edisi Jawi, muka surat 4 baris atas sekali. Dia ada hak Jawi dan dia ada hak Rumi ni. Kitab Safinatun Najah ni ada hak Jawi, ada hak Rumi. Jadi hak saya pakai ni hak Jawi lah. Kalau pakai kitab Safinatun Najah edisi Jawi, muka surat 4 baris atas sekali. Yang mana sidang pendengar maklumi kitab Safinatun Najah kitab yang kecil sahaja. Jadi tapi tajuk dia lengkap. Saya ambil pembicaraan dia yang ringkas ni, saya akan hurah pula lah. Sebab tu terkadang satu-satu pembicaraan tu berminggu-minggu, tetapi tajuk pembicaraan belum lagi selesai. Jadi kalau kita agak baca berulang di tempat yang sama. Kitab Safinatun Najah muka surat 4 bagi atas sekali. Hak ni hak edisi Jawi. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si. Terjemahan di bawah, bermula yang keempat, bermula fardu ataupun rukun wudu yang keempat, menyapu sesuatu. Menyapu sesuatu setengah daripada kepala. Menyapu sesuatu, syai'in, sesuatu ni setengah daripada kepala. Menyapu kepala. Jadi hak minggu lepasnya saya tekan berkaitan dengan kepala ni menyapu. Adapun fardu wudu yang kedua, fardu wudu yang ketiga dan nanti fardu wudu yang kelima, membasuh. Membasuh muka, membasuh tangan sampai ke siku, membasuh kaki serta 2 buku lali. Jadi muka, tangan, kaki
Al-Quran memerintah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Maka basuh oleh kamu akan muka-muka kamu dan tangan kamu hingga kepada siku. Jadi muka satu, tangan, kaki, Quran perintah basuh. Kemudian kepala, Quran perintah wamsahu biru'usikum. Sapu oleh kamu akan setengah, sapu oleh kamu akan kepala kamu. Sapu oleh kamu akan kepala kamu. Itu hak kepala. Al-Quran memerintah dengan sapu. Kemudian saya ulang balik minggu lepas berkaitan dengan membasuh. Berkaitan dengan membasuh. Yang mana di antara syarat untuk sah wuduk. Di antara syarat untuk sah wuduk. Tapi dalam kitab Safinatun Najah ni tak bicara lah. Di antara syarat untuk sah wuduk adalah jarul ma'i alal udwil maghsul. Berlari air atas anggota yang dibasuh. Berlari air atas anggota yang dibasuh. Apa makna berlari air? Dengan makna ada jirim, ada titik air. Ada dipanggil apa tu? Berlari air. Kena ada jirim, kena ada titik air. Itu syarat untuk sah wuduk bagi anggota yang dibasuh. Sebab nak dipanggilkan membasuh adalah apabila ada titik air. Kalau titik air tidak ada, hanya basuh semata-mata, itu dipanggil sapu. Itu tidak dipanggil basuh. Yang saya buat bandingan minggu lepasnya, sebagaimana membasuh najis. Membasuh najis dengan bahawa ada titik-titik air. Adapun kalau tempat najis, diambil kain yang basah, diperoh kain tu sampai ke di kain tu tidak ada lagi titik air, di kain tu cuma hanya ada basah saja, maka dia pun sapu, lap ke atas tempat najis. Tempat najis pula tu licin. Contohnya mozaik licin, tikar getah licin. Dia sapu, lap dengan kain yang basah yang tidak ada jirim air, sampai ke di tempat najis tu tak ada apa sekara dah. Sifat najis tak ada dah. Mana kalau cek DNA pun tak ada dah berkalinya. Sifat najis tak ada dah. Dia menggunakan kain basah. Tempat najis tu pula licin, umpama mozaik, umpama tikar getah. Jadi hilang habis. Najis tak ada dah. Sifat najis pun tak ada. Bau tak ada, warna tak ada dah. Apa hukum dia? Suci tak tempat tu? Nak suci tempat najis kena basuh. Basuh ke belum? Belum, sapu saja. Maka tempat tu kekal najis. Najis apa dah, sifat tak ada dah ni. Dia panggil najis hukmi. Najis pada hukum. Najis pada hukum, tempat tu masih dihukumkan najis. Walaupun tempat tu licin dah, macam tak ada cek DNA pun tak ada dah DNA najis di tempat tu. Dalam mazhab Syafi'i kita tetap dihukumkan tempat tu najis. Sebab apa? Sebab belum membasuh. Tu. Saya banding minggu lepas lah. Membasuh masalah wuduk dengan membasuh najis. Ni biasalah. Ni saya sentuh sikit najis ni. Ni banyak berlaku lah. Banyak berlaku. Orang yang sakit terlantar di hospital, maka merekanya qada hajah dalam pamper. Pamper dibuang, petugas kebersihan hanya dia lap saja untuk menghilangkan najis dengan tisu yang ada obat, yang ada sabun, ada obat yang mematikan kuman. Yang pertama, bukan dengan air mutlak, tak akan jadi suci. Yang kedua, bukan membasuh, hanya lap sahaja. Jadi mazhab Syafi'i masih lagi dihukumkan najis. Itu kocik mazhab Syafi'i lah. Hak terlantar di hospital tu boleh pakai mazhab Hanafi.
Mazhab Hanafi buat seumpama tu, menggunakan tisu yang ada sabun, menggunakan tisu yang ada obat yang boleh mematikan kuman, sampai sudah tidak ada dah sifat najis, mazhab Hanafi sudah menghukumkan suci. Tak ada masalah lah hak terlantar di hospital tu sebab dia darurah. Dia nak kadang tersepik. Maka boleh pakai mazhab Hanafi. Tapi nak cerita mazhab Syafi'i, tak jadi. Yang pertama bukan menggunakan air mutlak. Yang kedua bukan membasuh sebab tidak ada titik jirim air. Ini kita faham situ. Kalau kita faham membasuh. Itu bukan basuh. Lap, sapu, tak ada jirim air. Tak mau ada lah. Tapi di tempat najis tu, hilang segala-gala. Licin, tak ada sifat. Najis lah. Najis apa, tak ada apa sekarang dah. Najis hukmi. Itu bicara bab najis. Kita bicara ni bab wudu. Jadi muka, tangan, kaki, sekalian kawasan dianya, membasuh. Pastikan ada titik jirim air. Yang saya sebut mengelepasnya, orang yang terlantar biasanya diwudukkan dengan menggunakan spray. Yang mana spray ni, dia jirim air yang keluar tidak banyak. Kawasan muka luas juga. Kawasan tangan luas juga. Jadi pastikan yang wudukkan pesakit tadi, spray air tu biar berulang-ulang kali. Spray air tu biar acak kali. Jangan spray sekali, kemudian dia pakai dia lap seluruh muka, tangan dan kaki. Jadi di permulaan sahaja ada jirim air, maka di permulaan sahaja dipanggil membasuh. Hak baki lagi tu bukan lagi membasuh, dia panggil menyapu sebab sudah tidak ada jirim air. Itu kena beringat. Sebab saya pernah tengok dalam satu video praktikal wudukkan pesakit. Jadi video tu memang cukup comel lah. Video yang agak kemah cara dia buat. Dia pun tunjuk macam mana cara nak wudukkan pesakit. Yang mana pesakit tu orang betul lah. Tapi orang tu orang belakang lah. Tapi dia spray air sedikit sangat-sangat. Kemudian dia pun nak basuh satu muka yang luas. Maka di situ dia tak akan terhasil membasuh sekalian muka. Sebab air terlampau sedikit. Jadi membasuh sebahagian muka. Yang baki lagi muka tu tidak dinamakan membasuh. Hanya dia panggil menyapu. Maka tidak memada. Muka, tangan, kaki, membasuh. Kena ada jirim air, titik air untuk meratakan sekarang kawasan. Kemudian pergi kepada kepala ni menyapu. Menyapu ni, contohnya, kalau kita berwuduk menggunakan koloh. Air koloh. Kita pun selam tangan kita dalam koloh. Kita pun angkat tangan kita daripada koloh. Di tangan kita tu basah. Tapi tidak ada jirim air. Kita pun sapu kepala. Itu yang terbaik. Kita hulur tangan kita di bawah air pahit. Kita keluar tangan kita. Di tangan kita basah. Tapi tidak ada jirim air. Itu dipanggil. Kemudian sapu kepala. Itu yang afdal. Persoalan timbulnya macam mana dengan orang yang membasuh kepala. Air koloh. Dia cekok air koloh, dia pun tuang atas kepala dia. Itu membasuh, bukan menyapu. Koloh mudah sangatnya. Masuk dua tangan dalam koloh, angkat tangan. Di tangan ni hanya ada basah sahaja. Tidak ada jirim air, kita sapulah kepala. Itu yang sapu kepala. Quran perintah macam mana? Wamsahu biru'usikum. Sapu kepala kamu. Bukan basuh. Jadi kalau koloh ni cukup mudah, selam tangan dalam koloh, angkat, tangan tidak ada jirim air, titik air tidak ada, kena sapu kepala. Ni ambil mana air koloh tu cekok dengan tangan air cekok, dia pun tuang atas kepala. Tu basuh. Dia beruduk menggunakan wayar pahit. Wayar getah tu lah. Dia basuh muka dengan air wayar getah tu. Basuh tangan. Sampai tangan kepala. Dia pun ambil air getah. Dia pun basuh atas kepala. Itu basuh juga. Sama telah kalau yang berwuduk selepas dia mandi. Berdiri bawah pahit ujang. Bawah shower tu. Basuh muka dengan air pahit ujang. Basuh tangan. Sampai masa kepala. Tadah je kepala bawah pahit ujang. Itu dipanggil membasuh. Bukan menyapu. Dalam mazhab Syafi'i kita. Diharuskan. Tidak jadi makruh. Tapi tidak afdal. Yang afdalnya menyapu bukan membasuh
kerana ikut perintah Al-Quran. Itu yang afdal. Tapi kalau dia membasuh, hukumnya harus, tidak makruh. Tapi ada setengah pandangan ulama meletakkan hukum makruh. Meletakkan hukum makruh kalau kepala dibasuh, bukan disapu. Ni saya bicara minggu lepas dah. Perbezaan antara membasuh ketika berwuduk dan perbezaan dengan menyapu. Menyapu, tidak ada air yang mengalir, hanya ada basah sahaja. Kemudian menyapu kepala. Kepala ni, kawasan kepala. Sapulah mana-mana bahagian. Mana-mana bahagian. Sapu memada. Dia termasuklah bahagian kepala ni. Kita telinga. Telinga, sebelah hadapan telinga tu adalah kawasan muka. Sebelah hadapan telinga adalah kawasan muka, yang mana ketika membicarakan fardu wuduk yang kedua, membasuh muka, saya tekan berkaitan dengan izar. Dia panggil saibeng. Saibeng tu. Saibeng tu di hadapan telinga. Jadi kulit di hadapan telinga masuk dalam kawasan muka. Jadi bulu yang tumbuh di hadapan telinga itu bulu muka. Itu bulu muka. Bulu tu dipanggil saibeng. Dan kita ada bahasa Arab dipanggil izar. Jadi bulu tu dia biasanya panjang. Kalau orang perempuan rambutnya panjang, maka bulu saibengnya panjang. Orang perempuan biasanya bulu saibeng tu biasanya dia akan masuk bersekali dengan rambut kepala di dalam anok tudung dia, dalam skarf dia tu. Dalam skarf dia, dalam anok tudung, biasanya bulu saibeng akan dimasukkan ke dalam berserta dengan rambut kepala. Berserta dengan rambut kepala, orang perempuan biasanya dia akan masukkan bulu saibeng tadi di dalam skarf. Itu kena pastikan molek. Ketika berwuduk basuh muka, wajib dia keluarkan tiap-tiap helai. Satu orak pun tak boleh nak ditinggalkan untuk dibasuh bersama dengan muka. Sebab bulu saibeng, bulu yang tumbuh di kulit di kulit kawasan muka, iaitu di hadapan telinga. Adapun kulit di atas telinga dan kulit di belakang telinga. Kulit di atas telinga tidak ada rambut, tidak ada bulu. Kulit di belakang telinga tidak ada rambut, tidak ada bulu. Itu pun kawasan kepala. Itu pun kawasan kepala. Kulit di hadapan telinga itu muka. Itu muka. Tempat tumbuh saibeng tu. Kulit di atas telinga, kulit di belakang telinga yang tidak ada tumbuh apa-apa, dia tidak ada bulu, tidak ada rambut. Itu pun termasuk di dalam kawasan muka. Berarti kalau seseorang disapu di kawasan tersebut, maka sudah memada fardu rukun wuduk yang keempat, menyapu setengah ataupun sebahagian daripada kepala. Sebab atas telinga, kulit atas telinga, kulit di belakang telinga, ianya adalah kawasan kepala. Ketika membasuh muka, kawasan muka ni sampai ke tempat tumbuh rambut pada ghalib. Tempat tumbuh rambut pada ghalib di atas daripada dahi. Itu kawasan muka sebelah atas. Kawasan muka sebelah bawah, dagu. Kawasan muka kanan kiri, telinga. Kawasan muka sebelah atas, tempat tumbuh rambut pada ghalib. Pada kebanyakan orang lah. Pada kebanyakan orang. Maknanya, kalau orang tu botok di hadapan kepala,
maka mukanya bukan kira di tengah kepala tempat bermula tumbuh rambut. Kawasan mukanya tetap di tempat yang tumbuh rambut pada ghalib, walaupun orang tersebut di botok sebelah hadapan, di hadapan kepala tak ada rambut. Di situ kepala dah, walaupun tak ada rambut. Jadi ketika membasuh muka, kawasan muka sampai ke tempat tumbuh rambut pada ghalib, wajib basuh lebih sikit. Wajib basuh lebih sikit. Kena tambah dalam 2-3 hung ke. 2-3 hung ni sidang pendengar faham ke tidak, dah tahulah. Mana kena basuh lebih sikit. Tu wajib. Wajib ketika membasuh muka. Basuh lebih banyak, tu sunat. Dia basuh sebelah atas muka. Anang kiri, kemudian dagu. Lebih sedikit daripada kawasan wajib, kawasan muka. Kita basuh lebih sedikit. Hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Berarti sampai di had kepala, tempat tumbuh rambut pada ghalib, dia wajib basuh lebih sedikit. Kita nak kata macam tadi lah, 2-3 hung ke, lebih sedikit. Yang dibasuh lebih sedikit tu sudah sebenarnya sudah masuk di dalam kawasan kepala. Tapi wajib tu. Wajib dia kena basuh lebih sedikit ketika membasuh muka. Kemudian sampai masa sapu kepala, tiba-tiba disapu tempat yang sama tadi. Disapu tempat yang sama tadi. Dibasuh, dia sapu di tempat yang tadi basuh ketika membasuh muka, yang hukumnya adalah wajib. Sekarang tunjuk macam mana. Ni kawasan kepala. Ni saya tunjuk, kalau ikut live FB mungkin boleh nampak lah. Ini kawasan muka. Jadi kawasan muka. Ni kawasan muka. Ketika membasuh muka, dia wajib kena basuh lebih sedikit. Kita basuh ni bukan lebih sedikit. Kita basuh lebih banyak. Itu sunat. Hak wajib ni basuh lebih sedikit. Tapi yang lebih sedikit ni sudah masuk kawasan kepala. Tiba-tiba pada masa menunaikan fardu wuduk yang keempat ni, dia sapu tempat yang sama di tempat yang dibasuh ketika basuh muka tadi, sudah memada. Sebab ianya adalah kawasan kepala. Ini cerita tepat je. Tapi biasanya basuh muka, dia akan basuh lebih banyak. Sapu kepala, dia akan sapu pun lebih banyak kepala. Ini saya nak sebut tempat yang dipanggilkan kawasan kepala. Walaupun di tempat yang wajib dibasuh, ketika membasuh muka yang wajib basuh lebih sedikit tu, ianya kawasan kepala. Disapu fardu wuduk yang keempat ni di tempat yang sama, memada. Saya sepatutnya kena cerita dulu ni. Menyapu ni, dalam terjemahan dia kata setengah daripada kepala. Fokus tu dulu. Menyapu setengah daripada kepala. Setengah daripada kepala. Sebab dalam mazhab Syafi'inya, wamsahu biru'usikum. Ba'tu litab'id dalam mazhab Syafi'i kita. Menyapu setengah kepala. Adapun mazhab yang lain, ba' tu ba' zaidah. Wamsahu biru'usikum ay wamsahu ru'usakum. Ba' tu ba' zaidah dia panggil. Menyapu akan kepala kamu. Mazhab Syafi'i ba' tu boleh tabi'in, menyapu setengah kepala. Ni mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki, mazhab Hambali contohnya, pandangan Imam Muzani, murid kanan pada Imam Syafi'i, menyapu bukan setengah kepala, menyapu sekalian kepala. Ni kita cerita mazhab Syafi'i dahulu. Menyapu setengah daripada kepala. Kita ni sebut setengah, faham kita gok, bagi dua lah. Setengah dengan makna sebahagian. Sebahagian ni pula, sebahagian macam mana? Kita kalau sebut sebahagian ni, ada sebahagian besar, ada sebahagian kecil. Kalau sebut setengah kepala, kepala bahagi dua, sapu separuh kepala. Bukan maksud begitu.
Sebahagian. Sebahagian ni bukan sebahagian besar. Sebahagian kecil. Sebahagian kecil ni banyak mana? Sekecil-kecil lah memada dah. Sekecil-kecil memada dah. Dia basuh hujung jari, dia pun sapu kulit atas telinga. Bukan kulit telinga. Telinga bukan kepala. Telinga bukan kepala. Kulit kepala yang di atas telinga. Bukan kulit telinga. Kulit kepala yang di atas telinga. Dia basuh hujung jari dia, dia sapu kulit kepala atas telinga atau kulit di belakang telinga. Bukan kulit telinga di sebelah belakang. Telinga ni bukan kepala telinga. Telinga bukan kepala. Dia basuh hujung jari dia, dia sapu kulit kepala atas telinga sikit ataupun belakang telinga, sah dah. Dia sapu sikit je atas dahi dia, sah dah. Ni mazhab Syafi'i. Sehingga kan, ni cerita hukum dulu, cerita hukum. Cerita wajib. Lepas tu cerita sunat pula. Cerita wajib. Sehingga kan, dia sapu hujung sehelai rambut. Dia sapu hujung sehelai rambut. Sudah memada kewajipan. Faham tak sidang pendengar? Dia sapu bukan sehelai rambut. Hujung kepala sehelai rambut. Faham tak? Sapu hujung kepala sehelai rambut. Menung dengar. Faham tak? Hujung kepala sehelai rambut. Maknanya nak pegang warna hujung. Dah kita nak cerita hukum ni, tak ada orang buat. Nak cerita hukum ni. Dia ambil rambut dia, rambut terojeng, rambut cokeng, rambut tegak. Jadi dia ambil selai rambut, dia pegang, dia pun basuh hujung jari, dia pun pelaga dia punya hujung kepala seorak rambut tu di jari dia, hak basuh tu. Maka sudah memada. Allah, halu mana tu? Tak tahulah. Hak ikut live FB, kalau ada yang boleh tolong. Ikut live FB ni, hak ada yang boleh tolong. Boleh tolong macam mana? Keluasan. Luah mana? Hujung kepala tu kepala. Hujung kepala sehelai rambut. Berapa keluasan dia? Kalau ada yang mengikuti live FB boleh tolong tolong jawab. Saya pun tak tahulah. Tapi nak ceritanya, halus sangat-sangat. Bayangkan. Rambut tu halus dah. Sekarang ni bukan sehelai rambut. Dia hanya sapu hujung kepala daripada sehelai rambut. Dia sapu dengan tangan dia yang basah. Sudah memada. Itu dia panggil sebahagian kepala. Tak ada seorang buat gitu. Tapi nak cerita, sekurang-kurang yang dipanggil setengah ataupun sebahagian kepala. Itu panggil setengah dah tu. Setengah bukan makna separuh, 1/2 bukan ni. Setengah makna sebahagian. Sebahagian ni sebahagian kecil memada dah. Bukan sebahagian besar. Sebahagian kecil pula, kecil tu kecil mana? Sekodok hujung kepala daripada sehelai rambut hujung tu disapu dengan tangan dia yang basah. Contohnya, telunjuk jari telunjuk basah, dia pun pelaga, disapu di hujung kepala sehelai rambut. Sudah memada menyapu kepala. Ni mazhab Syafi'i. Ni mazhab Syafi'i. Kemudian lebih afdalnya, hak sunat lagi ni pula, sekurang-kurangnya sapu satu ubung-ubung. Sapu satu ubung-ubung. Ni tengah ni, sapu tengah hubung ni. Sekurang-kurangnya. Afdal seumpama tu. Afdal seumpama tu. Tapi yang lebih afdal laginya, sapu sekalian kepala. Sapu sekalian betul-betul.
termasuk rambut yang terhulur keluar daripada orang perempuan, disapu daripada atas rambut, dia pun sapu di luar, dia pun sapu huruf sampailah kepada belakang rambut dia yang panjang tu. Sunat seumpama tu. Oh, jadi basuh rambut orang perempuan. Tak ada basuh. Sekarang hanya sapu, bukan membasuh. Hanya menyapu, mana nak basuh? Dia basuh dua belah tangan. Orang perempuan rambut panjang ni sampai ke belakang. Dia pun sapu sebelah hadapan rambut. Dia pun ambil belah belakang. Dia pun sekali lalu kat luar. Sekali. Siapa ke? Panjang rambut perempuan ni sampai ke tulang belakang ni. Dia sapu sampai ke habis. Itu yang disunatkan. Ni ada tulis sini ni. Hishamuddin Aziz, tebal rambut 80 mikron, apa tak tahulah. Atau 0.0 mm. Tebal rambut. Jadi hujung dia tu seluas 0.08 mm. Tapi nak ceritanya, itulah sekurang-kurangnya. Tapi tak ada buat gitu. Kurang-kurangnya kita sapu tadi, sekurang sapu satu ubung-ubung. Hal lebih afdal laginya, sapu 1/4 kepala. Yang mana mazhab Hanafi wajib lah. Yang afdal laginya, sapu sekalian kepala. Sapu sekalian kepala. Kenapa? Kerana sapu sekalian kepala wajib di sisi mazhab Maliki, mazhab Hambali, pandangan Imam Muzani, murid kanan pada Imam Syafi'i. Sapu sekalian kepala adalah kebanyakan yang datang pada menceritakan sifat wuduk Nabi SAW. Kenapa sapu sekalian kepala tu lebih afdal? Kerana sapu sekalian kepala kebanyakan yang datang daripada hadis Nabi yang menceritakan sifat wuduk Nabi SAW. Sapu sekalian. Sapu sungguh-sungguh sekalian. Sapu sekalian. Maknanya kalau kau perempuan rambut panjang, termasuklah hok rambut panjang terhulur keluar pun sunat sapu sekalian. Orang perempuan tak sedut takutlah. Orang perempuan ni dia kata kalau rambut dia basah, kena pakai pengiring rambut pula. Susah pula pakai pengiring rambut. Tu basuh kepala, basuh rambut. Sekarang bukan membasuh, menyapu. Rambut perempuan tadi tu tak akan jadi basah. Sebab menyapu sahaja. Sunat sapu sekalian. Sehingga kan kalau rambut tu panjang, ke belakang, sapu sekalian sebelah luar. Basuh dua belah tangan, sapu betul-betul sekalian. Itu yang paling afdal. Jadi pada sapu sekalian, disapu sekalian tu yang paling afdal. Disapu sekalian, mana yang wajib, mana yang sunat, yang afdal tadi. Disapu sekalian. Disapu sekalian untuk sekecil-kecil kawasan kepala tadi, boleh bahagian wajib. Selebih-lebih sampai ke sekalian kepala, itu bahagian sunat. Disapu sekalian kepala. Mana hak wajib? Hak wajib tadi lah. Sekecil-kecil kawasan kepala sapu tu wajib. Sesat. Disapu sekalian. Hak baki-baki tu dapat pahala sunat. Faham tak ni? Ginilah contoh-contoh. Kita buat contoh. Kita rokok, kita sujud lama. Kita tasbih 3 kali. Kita tasbih 3 kali. Kita tasbih 3 kali. Lama kita rokok sujud. Tapi dalam rokok, dalam sujud tu, dalam rokok, dalam sujud tu, hak rukun, hak wajibnya qada mana? Qada tamakninah. Qada tamakninah. Kan rokok wajib tamakninah.
sujud wajib tamakninah. Jadi di rokok ni, di tasbih 3 kali, mungkinlah berapa saat, 10 saat ke apa, tak pernah tengok saat. Tak pernah tengok saat. Jadi maknanya kita katalah di rokok 5 saat ke 10 saat. Di rokok tu panjang. Hak wajibnya qada tamakninah. Qada tamakninah pendek aja. Qada subhanallah. Bukan kata subhanallah. Qada masa subhanallah. Dapat dah. Wajib tamakninah rokok. Tapi rokok lama. Hak lama tu dapat pahala sunat hai'ah. Faham tak ni? Di rokok lama. Hak wajib qada tamakninah. Hak lebih tu dapat pahala sunat. Sama juga tadi, disapuskan kepala. Hak wajib, hak qada sikit sangat tadi. Hak lebih tu dapat pahala sunat. Bandingan gitulah. Mana sekarang ni kita kata sunat afdal sapu sekarang kepala. Aku tanyalah pula, sapu sekarang kepala tu sunat. Hak bahagian wajibnya mana? Bahagian wajib tu hak sikit tu lah. Hak sikit tu bahagian wajib. Hak lebih satu kepala tu bahagian sunat. Rokok lama tu, sujud lama tu, hak wajib qada tamakninah. Selebih tu boleh pahala sunat. Gitu. Faham tak ni? Jadi sapu kepala sekalian. Boleh pahala wajib, hak menjadi kewajipannya, hak sikit tadi. Kemudian sekalian kepala hak lebih tu boleh pahala sunat. Habis. Kemudian ada satu soalan masuk hari ni daripada Kamal Aji. Assalamualaikum Ustaz dan DJ. Kamal Aji, slot talaki Safinatun Najah ni tak ada DJ. Tak ada DJ. Saya seorang je. Untuk sapu kepala, adakah setelah basahkan tangan perlu ke renjis atau rentak tangan untuk kurangkan air di tangan? Kita tengok ada orang buat macam demikian. Tak perlu. Tak perlu rentak pada ni. Sebab tangan basah yang kita naknya. Sebab satu kepala luah juga tu. Tak rentak-rentak lah. Cuma di tangan jangan cekok air je. Jangan kita selam tangan dalam koloh, kita rentak. Tak payah. Tak payah. Tak payah. Faham tak ni? Jangan rentak kita, dia tidak ada tengok orang buat. Aku dah ni ada satu soalan ni. Tapi soalan ni dia kata dah ni, Mama Ashraf ni, ini di luar masalah wudu. Di luar masalah wudu. Tu tak boleh nak tukar tajuk kita ni. Dia tajuk bab lain ni. Sebelum ini saya ada dengar ustaz kata, ta'rif tandah adalah al-makanul mu'addu li qada'il hajah. Tempat yang disediakan untuk qada' hajat. Jadi kalau bilik air yang ada tandas dan paip mandi dalam kotak yang sama. Jadi kalau baca bismillah dengan berlafaz untuk wuduk dalam tu boleh ke? Dan baca doa masuk itu di luar pintu atau boleh baca dalam tu? Satu lagi masalah jawab azan semasa dalam tandas seperti yang di atas. Ini bab lain. Kita ada masa dalam lebih kurang 6 minit lagi. Jadi kira-kira kita ni bab sapu kepala ni rasanya selesailah sekadar-sekadar. Selesailah sekadar-sekadar. Kemudian insya-Allah hadapan kita akan pindah kepada al-khamisu Rasulul Ijlaini ilal Ka'baini. Bermula yang kelima membasuh 2 kaki hingga 2 mata kaki. Ini tu sambungan minggu depan. Jadi kita ada 5 minit lagi. Soalan Ashraf ni. Tanda adalah al-makanul mu'addu li qada'il hajah. Tanah tempat disediakan untuk qada' hajat. Kemudian dia kata tandah dan paip mandi dalam kotak yang sama. Kotak yang sama wallahu alam maksud dia macam mana tu. Dia sekarang ni kalau kata dia menggunakan pahit yang ada di tandas. Dia pun tarik keluar ke tempat mandi. Dia tarik keluar ke tempat mandi, dia nak berwuduk.
Jadi ketika berwuduk, dia bukan berada di dalam tandas. Dia berada di bilik mandi, di tempat mandi. Maka sunatlah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ialah pahit tu, pahit untuk qada hajah. Dia duduk sakut di dinding untuk tempat qada hajah, tandas. Tapi tali dia panjang, wayar dia panjang, ditarik sampai keluar ke tempat mandi. Itu bukan tandas. Walaupun batang pahit tu berada di tengah tandas, tetapi dia berada tu di tempat mandi. Maka ketika berwuduk, permulaan wuduk, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Tu. Kemudian doa masuk tandas tu di luar pintu ke ataupun baca dalam tu, kita baca doa masuk tandas di tempat mandi. Bukan di luar pintu, di tempat mandi sebelum melangkah ke atas tandas. Doa keluar tandas, melangkah daripada tandas ke tempat mandi, baca doa keluar tandas. Kalau berada di tempat mandi, orang Bilal melakukan azan, maka sunat jawab azan macam biasa. Makruh membaca bismillah, makruh jawab azan ketika berada di tempat yang disediakan untuk qada hajah yang dipanggil tandas. Jadi persoalan daripada Muhammad Ashraf ni, kalau katalah saya fahamlah bukan begitulah. Jadi pahit di tempat mandi tu rosak ke macam tak tahulah. Jadi digunakan pahit untuk tandas. Tapi pahit untuk tandas pun dia punya wayar ke apa panggil tu, dia panjang. Dia pun tarik ke tempat mandi. Tempat tandas di penjuru bilik mandi. Dia tarik tempat mandi tu bukan tandas. Berwuduk baca Bismillahirrahmanirrahim. Pada ni orang azan, jawab azan lah sebab di tempat mandi tidak dimakruhkan. Hak berkaitan dikata itu tempat pahit dia. Batang pahit itu berada di kotak yang sama. Katalah di kepala pahit itu berada di tempat tandas. Tak ada masalah. Sebab dia bukan berwuduk di tandas, dia berwuduk di sebelah tandas. Itu tempat mandi. Jadi makna tandas, comedah di pentakrih dia tu, kena tandas. Tandas apa? Al-makanul mu'addu liqada'il hajah. Tempat yang disediakan untuk qada hajah. Tu tandas. Sebelah tu tempat mandi. Dinding tak ada antara dua tempat. Tak ada kaitan. Tak ada masalah. Tak ada dinding. Tak kena tandas ni. Tandas tempat qada hajah. Mana makuk tandasnya? Situlah tandas. Sebelah tu tempat mandi. Ke sebelah tu pun tempat qada hajat juga. Boleh qada hajat di sebelah tu. Tak. Kena tandas. Tandas, tempat sediakan qada hajah. Ada dinding, ada pintu, itu bukan persoalan dia. Dinding, pintu hanya untuk mengelakkan orang melihat aurah kita. Jadi dinding sudah ada untuk satu bilik sekali dengan tempat mandi, okey dah lah. Dinding sudah ada untuk menutupi aurah, tapi dinding tu bukan hanya menutupi tandas, dia menutupi termasuk bilik mandi. Tak ada masalah. Cabut pintu bilik mandi, terbalik dinding bilik mandi, sampai ke bilik tidur dapur tu, nampak jambang. Contohnya, dah pintu tercabut, dinding pula tercabut sebelah. Jadi antara bilik tidur, kalau tandas bilik mandi dalam bilik tidur, dapur kalau tandas tu ada dapur, daripada bilik tidur, daripada dapur, nampak makuk tandas. Nampak lah. Tandas tempat dia. Ni pintu cabut, dinding cabut, tak ada isu. Tandas tidak akan berpindah ke bilik mandi, tandas tidak akan berpindah ke bilik tidur, tandas tidak akan berpindah kepada dapur. Tandas tempat yang disediakan untuk qada hajah. Itu dihukumkan tandas. Berada satu bilik yang sama, itu tidak ada persoalan. Sebab biasa terkadang orang buat satu bilik, di penjurunya tempat qada hajah, di sebelah lagi yang lebih luas, itu tempat mandi. Tempat mandi. Ini ada orang Hanafi ni, maksudnya walaupun satu bilik yang sama, tandas di hujung, tempat mandi di sebelah. Yang tempat mandi bukan tandas, walaupun satu ruang lingkup yang sama. Betul kan fahaman Ambo ni? Betul lah. Tandas, tempat. Tadi Muhammad SAW cerita dah kan, tandas, al-makanul mu'addu liqada'il hajah. Tempat yang disediakan untuk qada hajah tu mana? Di jambang. Sebelah tu bukan tempat qada hajah, itu tempat mandi. Dia tidak ada kaitan dengan pintu, tidak ada kaitan dengan dinding.
Tandas, tempat jika untuk qada hajah dipanggil tandas. Kita gali lubang di tengah-tengah padang untuk qada hajah. Tak ada dini apa pun, tandaslah nama dia. Sebab itu lubang untuk tempat qada hajah. Kemudian ada satu soalan, kalau tempat buang hajat tu dekat dengan tempat paip mandi. Macam mana tu Ustaz? Paip mandi dah dekat. Tadi saya buat contohlah, mungkin paip mandi punah. Pahik tandas hak boleh pakai. Tarik pahik tandas keluar tempat mandi tak ada masalah lah. Itu bukan kawasan, kita berada bukan di kawasan tandas, kita berada di kawasan tempat mandi. Ketika berwuduk, sunat baca bismillah. Orang azan, sunat jawab azan macam biasa. Jawab terakhir ni, soalan hak berkaitan dengan tandas dan bilik mandi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin. Wa fahimna famas sabikin. Warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.